Jadi Pro 2 Alza 2022 telah pun dilancarkan. Semua sekali ada 3 varian, X, H dan AV. Harga dari RM62,000 sampai ke RM75,000. Sebelum ni kami dah pun buat satu video yang penuh untuk tunjuk kelebihan ataupun penawaran yang ada untuk Alza yang ini. Jadi boleh rujuk video tu kalau nak tahu banyak. Tapi untuk kali ini kita nak tengok pecahan dan spesifikasi setiap varian yang ada untuk Alza 2022 ni. Jadi, kalau nak beli Pro 2 Alza terbaru, varian mana yang lebih berbaloi? Dalam video ini, kami akan tunjukkan kelengkapan bagi setiap varian yang ada untuk membantu anda buat keputusan. Bagi Alza X yang paling murah, kelengkapan standardnya hanya sedikit, melainkan Alza memang datang dengan saiz yang lebih besar dari sebelumnya, melibatkan 200mm lebih panjang. X dilengkapi dengan lampu utama LED sepenuhnya dengan lampu tinggi automatik. Cuma, ia perlu di on-off sendiri sebab bukan lampu automatik. Dengan larasan tahapnya juga secara manual. Reflektor yang ada juga berbeza. X melibatkan 4 bahagian sementara varian lain dengan 7 bahagian di dalam dia. Garis atas lampunya juga krom kosong untuk X dan tiada visual kening seperti yang lain. X juga tiada lampu kabus dan ruang yang sepatutnya menempatkan sensor parkir hanyalah hiasan untuk Alza X. Grillnya pula sama dengan H. Dari sisi, rimnya yang paling ringkas dalam saiz 15 inci serta tayar Hankook Kinergy Eco 2. Tayar ganti saiz penuh ada di bahagian bawah kenderaan dan untuk X ini ia hanya menggunakan rim besi biasa. Lagi, perkara yang menunjukkan X ini adalah varian paling rendah adalah tiang B dalam warna badan tanpa pelekat hitam. Cermin sisinya juga larasan elektrik tetapi perlu dilipat secara manual. Paling tidak, lampu isyarat LED-nya sama dengan yang lain. Dalam 5 warna yang ditawarkan untuk Alza, warna merah dan coklat bukan untuk X. Hanya ada 3 pilihan lain iaitu putih, perak dan hitam untuk varian paling rendah ni. Di belakang, Alza X dapat lampu LED sepenuhnya sama seperti varian yang lebih mahal yang lain tu. Tapi kemasan di tengah tu yang menghubungkan lampu datang dalam warna perak dan kosong dan bukannya hitam dan krom seperti yang lain. Pemanas haba untuk cermin belakang juga tak disertakan. Satu lagi ciri yang kurang adalah tiadanya sistem masukkan tanpa kunci untuk X. Untuk buka kunci, butang pada key fob tu perlu ditekan. Tapi di dalam, tak perlu kunci untuk hidupkan enjin. Cukup dengan tukan butang sahaja. Bahagian kabin pula serba hitam dengan bahagian bawah steeringnya warna perak. Di steering, langsung tak ada butang kawalan. Paparan meter juga berbeza dengan rekaan biasa 2 gegeluk analog dengan skrin monokrom di tengah. Head unitnya adalah sistem asas dengan ada butang-butang je lah. Turut ada sambungan Bluetooth dan slot USB untuk mainkan muzik dan bunyi keluar melalui 4 speaker yang ada. Apapun, pengimbas Touch and Go RFID datang standard. Bahagian dalaman yang lain sama saja dengan Alza H, misalnya kerusi balutan fabric hitam, brek tangan manual dengan perehat lengan depan, serta kawalan pendingin digital dengan tetapan memori dan penunjuk tali keledar belakang. Tidak lupa ada juga corong blower aircon di belakang. Kerusi barisan kedua juga boleh direbah rata dengan fungsi satu sentuhan untuk melipatnya dan memudahkan penumpang barisan ketiga masuk. Satu hal yang tidak dikompromi untuk semua varian ialah keselamatan. X misalnya menerima 6 beg udara, kawalan kestabilan elektronik, 2 ISOFIX serta ASA 3.0 juga. Ini termasuklah AAB dan amaran penukaran lorong. Untuk H, beza harga RM5,500 yang terlibat itu sebenarnya memberi nilai yang lebih baik secara keseluruhan. Dari luar ia nampak lebih mahal, misalnya dengan rim 16 inci 2 tona. Tayar juga lebih berkualiti, Toyo Proxus CR1. Tayar ganti juga datang dengan saiz sama serta rim alloy. Di depan ia menerima unit lampu tinggi adaptif tahapan automatik. Fungsi berkenaan membolehkan lampu tinggi terus terpasang tanpa menyilaukan mata pengguna dari arah bertentangan. Bahagian keningnya juga nampak lebih menarik dan berfungsi sebagai lampu isyarat sequential. H juga datang dengan lampu kabus LED dan sensor bucu yang berfungsi. Tiang B pula diberikan pelekat hitam dan cermin sisi lipatan elektrik. Di belakang, H nampak seiras dengan AV. H ada pemanas haba cermin belakang serta sistem tanpa kunci yang sepenuhnya juga disediakan. Di dalam ada kepelbagaian warna terlibat. Ada kemasan warna perak pada steering, panel tengah dan juga panel pintu. Steering juga ada butang kawalan serta kluster instrumen digital 7 inci. Juga terdapat butang drive untuk pilih antara Eco, Normal dan Sport.
Head unit Alza H adalah skrin sentuh 9 inci dengan slot USB dan HDMI dengan audio yang keluar dari 6 speaker. Skrin itu juga memaparkan kamera unduh untuk H ni lah. Untuk varian paling tinggi AV, beza harganya yang terlibat adalah 7,500 berbanding H tadi. Perbezaan luarannya tidak banyak, rekaan grillnya unik, kemasan hitamnya kini hadir dengan penyudah hitam berkilat. Ia juga ada kamera dekat grill tu, menjadi sebahagian daripada sistem kamera parkir 360 darjah. Khas untuk AV adalah kemasan tingkap krom yang sampai ke tiang D dia. Ia juga datang dengan side skirt untuk nampak lebih sporty. Tambahan lain adalah penggunaan brake cakra di belakang sebab AV ni dah ada ciri elektronik parking brake yang menggantikan handbrake manual tu. Perbezaan paling ketara di dalam adalah dashboardnya, ada dua warna, bahagian bawah tu warna merah. Tema merah ni juga turut digunakan untuk kerusi dan panel pintu tepi tu lah. Bahagian konsol tengah juga berbeza sebab di sini tiada lagi brake tangan manual tadi tu. Ruang bawah perehat tangan juga ada lebih dalam. Corong pendingin di tengah ada kemasan krom dengan head unit juga berbeza. Kini saiz 9 inci yang sama dengan H tetapi sistemnya sama sekali berbeza lah. Ia ada sokongan Android Auto tapi untuk Apple CarPlay belum lagi. Turut dipasang untuk AV ialah dashcam dan filem penapis haba dari Lumar. Di steering, AV menerima butang tambahan untuk sistem Adaptive Cruise Control dan ASA 3.0. Turut disertakan ialah kawalan mengekalkan lorong dan dengan semua ini memberikan pemanduan autonomous tahap 2 untuk Alza. AV juga lengkap dengan peninjau titik buta dan amaran lintasan trafik di belakang. Sistem keselamatannya lengkap. Akhir sekali adalah pilihan aksesori gear up. Pakej body kit Prime ni boleh dimiliki dengan tambahan kos RM2,500. Ini termasuklah body kit depan dan belakang serta spoiler belakang yang lebih besar. DRL LED juga ada untuk bumper depan. Di dalam ada juga pakej balutan kulit sepenuhnya untuk kerusi berharga RM1,000. Aksesori gear up lain termasuklah visor tingkap, scuff plate LED, tika alas, talang barangan dan lain-lain. Apapun, semua varian Alza baru ini dikuasakan oleh enjin 1.5 liter dual VVTi yang menghasilkan sebanyak 106 PS dan juga 138 Nm torque yang digandingkan bersama DCVT. Pro2 mendakwa ia boleh memberikan bacaan penggunaan minyak 22 km per liter untuk jalan di Malaysia inilah. Jadi inilah perbezaan penawaran setiap varian bagi Alza 2022. Jadi untuk info lanjut boleh layari laman web kami di poltan.org. Dan setakat itu dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton.